Daripada statistik kita nampak bagaimana late game berpihak kepada pasukan SMG dengan adanya kehadiran Farsa dan juga Matrix. Tapi kena ingat juga, utility yang besar daripada pasukan Homeboys mampu untuk initiate dekat bahagian teamfight, mampu untuk counter bahagian teamfight. Ya, tapi apapun, ayolah kita masuk ke dalam pusingan yang kedua bagi final lower bracket di antara pasukan Homeboys berhadapan pasukan SMG. Adakah mata seri mampu untuk dicipta seperti biasa, ataupun kali pertama kita akan menyaksikan satu pasukan berhadapan dengan dua mata? Ayo kita sama-sama lihatkan. Ya, keberkesanan untuk pengambilan Franco bagi pasukan SMG ini masih lagi menjadi tanda tanya kepada kita sebagai caster. Namun kalau dia berjaya untuk dapat satu target yang cukup berbisa ataupun cukup penting bagi pasukan Homeboys, Homeboys mungkin akan berada dalam keadaan yang bahaya. Untuk anda di rumah, anda boleh pilih MVP yang manakah layak untuk ditabalkan. Apa tu? MVP. MVP. Okay. Okey. Awak dengar apa? Awak ni kena korek telinga ni. Kan QR code di bawah tapi dah terlepas lah. Tengok. Okay, ni macam ni. Sekarang ni dekat bahagian bawah kan, dua-dua main meta babysit. Sebab itu je strategi yang terselamat untuk digunakan. Barbosa dia punya alarm bomb akan digunakan untuk gunakan sebab yang mungkin berikan tekanan kepada dua pemain pasukan SMG. Oh, dua-dua punya nyawa sangat-sangat rendah. Tapi Subway terus guna retribution begitu awal sebenarnya. Belum ada penggunaan distribution sekalipun. Ini akan memberikan peluang untuk Anip kekal bertahan. Kerana dia tahu takkan ada inisiasi seterusnya daripada Subway. Dan Barbosa sudah pun bersiap sedia untuk memberikan bantuan. Yang mempunyai masalah sekali sasar dengan Valence. Mereka cuba untuk menghalang daripada Anip dan Barbosa mengganas di bahagian gold lane. Tetapi mereka punya nyawa seakan-akan bukannya daripada mempertahankan satu, tapi macam nak bagi lagi satu, percuma untuk pasukan Homeboys. Ya benar, kita babysit masih lagi lakukan di bahagian gold lane. Okey, untuk pasukan Homeboys, ada Tanjeni, itu adalah satu keadaan yang cukup sulit pasukan SMG untuk melakukan team fight. Jadi, apakah perkara yang boleh untuk membuatkan Barbosa ni memaksa untuk pakai Tanjeni sebelum itu? Oh, Barbosa terus sahaja ditumbangkan. First blood Subway dapatkan. Tapi Turtle mula untuk diserang oleh pasukan Homeboys. Sudah pun ada zoning out daripada Smooth. Cuba untuk dapatkan seorang pemain. Akan ada pick off. Split-split bakal juga dipakai. Sudah pun cuba untuk dapatkan satu penggunaan grab-grab. Tapi sempat berdaya untuk dapatkan seorang pemain yang penting. Stormy. Nyawa sangat-sangat rendah. Tetapi ada gerakan daripada Balance dengan Flicker dan juga pelatihan. Cuba untuk dapatkan Warlord. Warlord dengan penggunaan decimation yang takkan digunakan sekalipun. Balance yang bakal berjaya untuk dapatkan kill tersebut. 2 kill awal untuk pasukan SMG bersama Turtle sekali lagi. Sempat juga sebentar tadi tidak mampu untuk berikan sedikit pertolongan kerana Warlord juga sekarang ni menggunakan Flicker. Tapi teamfight yang kemas dimulakan oleh pasukan Homeboys tapi diakhiri dengan kemenangan untuk pasukan SMG disebabkan kehadiran Valence. Itulah kita bincangkan tadi. Dia Flicker, dia terus sahaja tekan ultimate dan lihatlah bagaimana pengambilan item tersebut memfokuskan kepada movement speed dan juga hybrid attack yang sedikit sebanyak mengeluarkan damage pengeluaran daripada frame. Kita lihat beberapa emblem sekarang ini, tak ada yang boleh tadah damage dengan banyak untuk Homeboys pada fasa awal permainan. Jadi kalau SMG menekan, adakah ini berita buruk untuk mereka cuba dapatkan momentum semula? Sekarang ni kalau mereka tekan, mereka menang. Sekarang ni 2-0. Supaya pasukan SMG teruskan momentum yang mereka keluarkan ketika ini. Grok terpaksa bermain kat bahagian ESP ketika berhadapan dengan Glue bukanlah pilihan yang baik. Sebab itu akan menjadi lane bully kepada Glue itu sendiri. Nampak bagaimana tekanan dia keluarkan kepada Spark. Tak boleh nak lakukan rotasi. Dia punya kepentingan setup untuk Homeboys sekarang ni telah pun ditutup terlebih dahulu oleh pasukan SMG. Tapi SMG kena ingat, walaupun ditekan pada awal game, Homeboys masih boleh lagi bangkit pada pengambilan objektif seterusnya. Ya benar, disebabkan adanya Anip bahagian late game tak boleh untuk dibuat main. Jadi untuk pasukan SMG, mereka boleh berasa selesa sedikit tapi tidak boleh terlalu. Jangan lupakan Homeboys ada Turtle Mania. Jadi untuk pertempuran daripada segi bahagian River, kalau ada level 4 Barbosa mungkin adalah satu perkara yang perlu dirisaukan oleh pasukan SMG. Jadi adakah kiting perlu dilakukan terlebih dahulu ataupun untuk SMG boleh untuk melakukan perkara yang berlainan? Apa yang mereka boleh lakukan, nak kiting boleh. Tapi daripada segi sudut terfokuskan kepada Homeboys dulu sekarang ni. Kalau mereka nak kiting, cukup ke tak damage, mereka nak balikkan keadaan. Sebab pasukan SMG buat masa sekarang, mereka ada damage yang mencukupi. Meta Airstrike boleh digunakan. Mereka ada Nimbus Special dan juga Bandit Rage daripada jarak jauh. Jadi sekarang untuk pasukan SMG, kalau nak kiting, mereka lebih berkesan. Tapi tumpuan kepada Turtle yang kedua ini. Ya, sudah pernah ada tumpuan kepada Turtle. Pemain-pemain Homeboys berada dalam keadaan berbahaya. Dan
penggunaan beladihan sudah boleh dipakai. Tapi Subway berjaya untuk dapatkan terlebih dahulu. Balance berjaya untuk dijatuhkan. Namun dalam waktu yang sama penggunaan grab ke atas pemain yang penting Warlord. Berjaya untuk dijatuhkan, double kill untuk Subway. Cuba untuk cari kill yang seterusnya. Tapi Smooth terpaksa untuk larikan diri. Triple kill untuk Subway miliki 5-1. Sekali lagi Turtle yang kedua dimiliki oleh SMG. Sementara di bahagian lain Sasa dengan cukup licik berjaya untuk mendapatkan menara yang pertama. Semakin lama semakin besar keuntungan SMG. Ini cukup mengerikan. 4 orang pemain berhadapan dengan 5 tambah ada time journey. Homeboys masih lagi tidak boleh. Adakah mereka belum lagi tiba masanya untuk melakukan team fight? Dan kita lihat Dalam waktu yang sama lihatlah pemain-pemain dari pasukan Homeboys cuba untuk memberikan serangan ke arah Balance walaupun ada bantuan daripada Sasa. Namun tetap akan berjaya untuk menumbangkan main tersebut. ya, Balance tidak berjaya melarikan diri. Berbalik pada soalan saya, mungkin adakah Homeboys masih belum lagi cukup tenaga ataupun cukup waktu untuk mereka melakukan team fight secara beramai-ramai, Samilo? Yap, kalau sebut pasal team fight beramai-ramai, sebenarnya pasukan Homeboys ada kekuatan mereka juga daripada Valentina sendiri. Tapi daripada segi power spike yang mereka boleh keluarkan, sedikit kurang dibandingkan dengan pasukan SMG. Daripada segi sudut pengeluaran damage yang terutama kepada pasukan Homeboys terletak kepada Anip. Tapi kalau Anip dicari, sebenarnya pasukan SMG boleh mendapatkan comeback. Bukan comeback, tapi boleh mendapatkan momentum mereka pada awal game ini. Kena perhatikan kedudukan Sasa juga dalam masa yang sama untuk pasukan Homeboys. Sebab kan Sasa punya keadaan sekarang ni, apa pun jadi dekat team fight, dia cuba untuk elakkan terlebih dahulu, fokus kepada pengambilan turret. Tapi dekat bahagian bawah tu kalau kita dapat lihat Sepat dalam keadaan berbahaya. Tapi dekat bahagian atas Semus juga berjaya untuk ditumbangkan. Pengambilan menara cuba untuk dicapai oleh pasukan SMG. Tapi Homeboys dalam keadaan ini tak berjaya untuk dapatkan sebarang pertukaran berbaloi. Mereka cuba untuk dapatkan menara dekat bahagian atas, namun tak berjaya untuk dapatkan apa-apa hasil. Sepat dalam nyawa yang sangat rendah akan berjaya untuk dijatuhkan. Namun dengan nyawa yang terakhir Tommy ada magic worship untuk memberikan bantuan di saat-saat akhir, mendapatkan kill ke atas Sepat. Mengharapkan untuk mempertahankan turret tersebut. Ini adalah satu berita buruk untuk Homeboys. Jadi mereka tak boleh nak tahan banyak damage terutamanya. Sasa. Tapi Sasa Berjaya hilang. untuk dapatkan Warlord, terus saja hilang. Tapi Sasa punya nyawa sangat-sangat rendah. Dia akan kedudukan CB di kawasan hadapan. Cuba untuk memberikan fokus. Semua menggunakan sprint untuk mengejar pemain-pemain dan bebaskan Homeboys. Barbosa berjaya untuk dijatuhkan juga. Unstoppable untuk seorang Subway. Tetapi memberikan fokus pada terlebih dahulu. Tim SMG sudah mencapai 4,000 gol di hadapan Homeboys. Dimulakan dengan setup yang dikeluarkan oleh pasukan SMG yang menyebabkan pasukan Homeboys sedikit ketinggalan terlebih dahulu. Pujian juga perlu diberikan kepada Veles dengan pengambilan Franco. Ultimate plus flicker yang digunakan oleh pemain ini lock kunci hero yang penting untuk pasukan Homeboys. Warlord langsung tak diberikan peluang untuk dia cuba mengeluarkan damage. Lihatlah perbezaan hero dekat bahagian mid lane ini yang dimulakan terlebih dahulu. Tapi Chibi sekarang ni telah pun diganggu, ditangkap, tapi tiada damage follow up. kenapa saya lihat tim SMG lebih lagi fokus pada objektif, terutamanya kepada Sasa yang mana goal ranking tertinggi sekarang sebab dia dah banyak dapat turret. Adakah Homeboys tak lakukan perkara yang sama ataupun mereka tak boleh? Dia lebih kepada mereka tak boleh sekarang ni. Kalau lagi satu, mereka dah sampai kat situ, mereka dah tumbangkan semua sekalipun, ada lagi seorang untuk backup, iaitu ada Subway. Jadi bayangan pasukan Homeboys sekarang ni, semua SMG dah tahu kat mana mereka nak pergi. Kat situ akan ada seorang jaga, tapi Sasa dan juga Veles akan stick together, akan bersama-sama untuk mendapatkan objektif yang lain. Kalau pasukan Homeboys teruskan begini, pasukan SMG kemungkinan besar boleh meratakan outer turret pasukan Homeboys seawal minit yang mungkin. Ya, itu menjadi satu perkara yang dikhawatiri sebab dalam masa seminit lagi lot seterusnya akan dimunculkan di mana kalau damage tak cukup, Homeboys tak boleh nak bagi satu saingan langsung untuk mendapatkan lot itu. Jadi Homeboys dalam keadaan yang cukup bahaya. Apa yang perlu dibuat untuk pasukan Homeboys ketika ini? Pendapat awak, Syamilo? Ya, Untuk pasukan Homeboys, mereka perlu untuk menunggu saja ataupun mereka cuba untuk fight? ia bahaya sikit. Kalau mereka nak tunggu, maknanya mereka akan biarkan pasukan SMG masuk ke dalam rumah mereka. Kalau mereka nak team fight, power spike tak ada. Sekarang ni kepada mereka adalah untuk lihatkan kat mana pasukan SMG supaya tak ada orang yang masuk dalam kawasan mereka. Tapi kalau satu macam out of position sikit, mereka boleh terus masuk dalam team fight. Ya, dan itu yang perlu dilakukan, salah satu caranya bagi pasukan Homeboys. Tapi dalam keadaan 10 saat lagi untuk lot dikeluarkan,
bagi pasukan SMG nampak seperti tenang. Jadi kesilapan tidak boleh untuk dilakukan ketika fight berlaku. Tapi kali ini macam kesilapan daripada pasukan Homeboys sebenarnya. Satu mengenai Rene Apathy. Cubaan untuk melakukan bidikan rambang. Tetapi tak berjaya untuk dapatkan sesiapa. Tim SMG sudah pun mula untuk memberikan poking damage. Tapi Homeboys masih lagi bersiap sedia untuk melakukan pusingan yang kedua. Masih lagi ada lot yang mampu untuk diberikan fokus oleh pasukan SMG. Dengan 5 orang pemain cuba untuk dapatkan objektif ini terlebih dahulu. Tapi Sepat sudah pun bersiap sedia. Kena ingat dia ada Blika. Dia boleh cuba untuk dapatkan lot. Pemain-pemain pasukan SMG perlu untuk berikan fokus kepada Sepat. Tapi penggunaan penetrasi terlebih dahulu memberikan damage yang tinggi. Dan berjaya untuk nikah oleh Subway. Sepat diganggu terus-menerus oleh Smooth. Mengakibatkan pasukan Homeboys terpaksa untuk akur dan melakukan pertahanan di lot yang pertama ini. Ya, pengawalan yang cukup rapi dibuat, cukup kemas untuk pasukan SMG kawal keadaan lot tersebut. Lihat bagaimana balance dia berada bahagian hadapan halang Chibi untuk masuk ke dalam. Jadi mungkin untuk pasukan Homeboys terpaksa menunggu sahaja. Tapi di bahagian late game perlu untuk pasukan Homeboys berhati-hati. Ya, sebab pasal berhati-hati sekarang ni dah ada lot. Kalau mereka mati seorang sekalipun, peluang kepada pasukan SMG sebenarnya untuk keluarkan segala-galanya untuk mereka tumpahkan inhibitor turret. Oh, kena hook, nasib baik. Tapi sayang, time seni terus saja digunakan. Terus saja kita pakai. Tapi lihat dengan penggunaan skill set yang ada, Smooth berjaya untuk menghalau pemain-pemain Homeboys daripada terus melakukan defending di kawasan luar. Lot sudah pun mula untuk berarah masuk. Masih lagi belum mencapai Luminous Lot. Tapi sekurang-kurangnya tim SMG mampu untuk memanfaatkan pergerakan daripada Lot dan juga Minion ini untuk masuk bersama-sama ke arah base milik pasukan Homeboys. Tapi Smooth keadaan yang cukup berbahaya. Terus saja terperangkap dan berjaya terjatuhkan Rene Apathy yang hampir berjaya untuk tumbangkan Chibi. Namun masih lagi cukup kebal. Satu penggunaan Rene Apathy juga daripada Warlord. Tetapi inilah tembakan rambang yang sebenar. Memang betul-betul random. Dia memang dah target dah. Dia nak dapatkan ulti Matrix, Rene Apathy dan terus saja untuk menembak. Kalau kena, rezeki. Kalau tak kena, cubaan yang baik sebenarnya dikeluarkan oleh Warlord sebentar tadi. Tapi pasukan SMG, seperti yang kita bincangkan, mereka dapatkan lot tersebut. Lot yang pertama, tinggal inhibitor turret saja untuk pasukan Homeboys. Jadi pasukan Homeboys, kalau mereka biarkan lagi keadaan ini berlaku, pasukan SMG sememangnya mampu untuk menutup game yang kedua ini. Berikan sedikit masa kepada pasukan Homeboys untuk melakukan farming. Mungkin mereka mampu untuk menukar arus perlawanan. Tapi peratus tu sangat-sangat sikit. Melihat pada in-game item, tapi sebelum itu Alamak, Smooth tidak melakukan satu gerakan yang cukup-cukup agresif. Sasa berjaya untuk dijatuhkan. Sempat dapatkan kill. Tapi dalam waktu yang sama Barbosa terjatuh. Pemain-pemain pasukan Homeboys boleh untuk melakukan serangan lagi. Kerana tim SMG dah tak ada tonggak serangan mereka sebenarnya. 2 orang gugur. Smooth dan juga Sasa. Bagaimana sebenarnya tadi flanking yang baik daripada Sempat dengan penggunaan Blika. Dan juga serangan yang berjaya untuk mengejutkan Sasa. Dan kali ini Homeboys adakah sekali lagi comeback mampu untuk dilakukan oleh pasukan ini? ya, itu menjadi persoalan sebenarnya sebab saya menjangkakan Homeboys tak boleh nak menyerap damage dengan banyak. Melihatkan daripada in-game item tadi, 4 orang pemain fokus pada utility, fokus kepada damage. Tetapi apabila team fight dilaksanakan, adakah perkara ini harus untuk diberikan satu perhatian kepada pasukan SMG sendiri ataupun kekerasan itu boleh untuk diadaptasi oleh pasukan SMG? Baru je cakap tadi, pasukan SMG, mereka kena berwaspada dengan apa yang dilakukan oleh pasukan Homeboys. Dan terus, yang di mana mereka melakukan sedikit kesilapan. Tapi sebenarnya, pujian perlu diberikan kepada Valence. Dia conceal, dia pergi terus kepada Barbosa, dapatkan kill. Tapi sayang sekali, dekat bahagian belakang tu tak dijaga, menyebabkan pasukan Homeboys boleh masuk ke kawasan backline, mendapatkan Sasa sekaligus Smooth juga dikorbankan. Pengambilan lot yang terusnya. Kalau pasukan Homeboys dapat ni, peluang yang mereka ada, peratus yang mereka ada, yang saya cakap sedikit tadi, menjadi besar. Ya, tapi Balance dia bergerak. Encik Warlord, Rene Apathy, satu bidikan tapi tak ada sebarang sasaran yang boleh untuk dimiliki. Chibi boleh kena, terus saja mengenai sasaran tapi Chibi santai menyadar damage tersebut. Balance dah gunakan Flicker. Tak ada lagi Flicker beladihan selepas ini. Homeboys dapat informasi tersebut. Mula untuk kembali melakukan serangan ke atas slot. Tapi minion dekat bahagian tengah perlu untuk diberikan tumpuan oleh Warlord. Memberikan informasi tentang kedudukan beliau. Aino kepada Balance perlu untuk dijaga sebaik mungkin. Sempat Barbosa dan tunjuk muka juga. Tapi di manakah kedudukan Anip? Itu menjadi persoalan untuk tim SMG sekarang ini. Lord masih lagi cuba untuk dimiliki oleh pasukan Homeboys. Tapi semua dekat bahagian hadapan memberikan sedikit demi sedikit damage. Cuba untuk dapatkan split dan juga grab
yang mungkin. Tapi mengenai that's right. mengenai arah Barbosa dengan satu pengenaan one shot berjaya untuk dapatkan Stormy. Tapi Smooth berjaya untuk dapatkan Lord. Tapi dia juga dikorbankan. Begitu juga dengan Sepat. Balance jauh rendah. Barbosa berjaya untuk terjatuhkan. 3 orang gugur. Tim SMG sekarang ini berjaya untuk mengakibatkan malapetaka kepada Homeboys dengan 4 orang terjatuh. Anip berjaya untuk dapatkan balance. Tapi kali ini Anip tinggal seorang saja. Bisa kita diberikan tumpuan. Selalu dia yang tumpuan ke tidak, kali ini. Dia tak akan berjaya melakukan pertahanan. Tim SMG mengikat mata seri seperti biasa. Di dalam playoff kita, tim SMG masih lagi berjaya untuk mendapatkan mata seri.